Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam podcast Akademi Dr. Har, ya, di dalam slot Keramat Hamka. Dan di dalam slot kedua ini, ya, kita akan lebih menyelusuri lagi pengalaman kita, ya. Dan saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation. Apa khabar Azlan? Alhamdulillah baik. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, ya. Dia sebenarnya kita memang Dr. Han lah rasa sangat bersyukur diberikan peluang ini, ya, untuk bersama dengan Ustaz Azlan untuk membincangkan tentang satu figura, ya, Buya Hamka, yang walaupun telah lama meninggalkan kita tapi sebenarnya mempunyai kesan yang mendalam, ya, dalam kehidupan kita ni lah, khususnya para pendakwah ni. Dan dalam slot Keramat Hamka ini, di dalam podcast Akademi Dr. Har, kita cuba membawakan pengalaman, ya, Dr. Har dan Ustaz Azlan sendiri, bagaimana sebenarnya Buya Hamka ini mempengaruhi kita, ya, dalam perjalanan kita menjadi individu yang ada hari ini, ya. Saya rasa saya teruja dan curious nak tahu macam mana Dr. Har first, sebab kalau saya ni zaman dah kita mula dengar di radio, kita tengok kat Instagram ke kat Pinterest orang post quote, dan kita banyak kali dengar. Tapi kalau saya ingat contoh even Dr. Har punya zaman mungkin awal 80-an 70-an tu, macam mana jumpa Hamka dengan keadaan mungkin media tak seperti hari ni. So maybe Dr. Hamka boleh cerita macam mana Dr. Har boleh cerita macam mana first time Dr. Har jumpa Hamka. Dr. Har ingat macam satu, Dr. Har mungkin kena bagi tahu yang almarhum ayahanda Dr. Har, ya, sangat-sangat sukakan buku. Yang Dr. Har ingat pemula sekali pasal almarhum, ya, ayahanda, memang dia tengah pegang buku. Dan dia akan selalu baca buku. Itu adalah image ayah. Ya, in fact Dr. Har dulu masa kecil nak jadi buku sebab nak bapak pegang macam tu kan. Dan itu menjadikan Dr. Har memang, dan banyak buku di dalam rumah. Ada satu buku masa Dr. Har 10 tahun kat, yang 11 tahun masa tu, Merantau ke Delhi. Kan? Kecil je buku tu, dan di situ Dr. Har first nampak Hamka. Dan itu rasanya buku tu adalah buku macam bacaan untuk pengajian Melayu ke apalah agaknya masa tu. Itu ditulis 1940. Oh, Masya Allah. Okay. Jadi Dr. Har itu my brother punya rasanya, abang Dr. Har punya. Jadi Dr. Har baca, yang Dr. Har ingat lah, memang tak faham pun sangat, tapi dia mungkin ibarat satu pengkisahan tentang kelompok pekerja yang dibawa untuk bekerja di ladang macam tu, something like that. Dan adanya orang sabung ayam, dan adanya dari sudut tu mungkin penciptaan tentang pelacur. Dr. Har tahu dia macam ada pemberdagangan manusia sikit lah ketika tu. Dan agaknya masa tu Dr. Har tak habis baca pun kan, sebab mungkin 10-11 tahun dia tak dapat lagi nak conceptualize kan benda tu. Tapi itu pertama kali. Lain pula macam ni agaknya. Saya dulu kalau daripada rumah ke sekolah tu 30 km. Setiap hari pagi ayah akan hantar dari rumah, hantar ke Sekolah Islam Hidayah Johor Bahru, pasal saya kena pergi kerja ke Singapura. So setiap pagi tu dalam radio yang pagi tu pasang tu selalu akan ada macam kapsul ataupun small quote. Dia akan baca daripada Tasawuf Moden. Kemudian dia kata Tasawuf Moden Buya Hamka. So benda tu register dalam kepala, tapi tak pernah pun terlintas nak baca, nak cari mana buku dia, sebab tak make connection lah. Dia macam tak ada apa. Sampailah maybe masa tu umur 18 tahun macam tu, dah keluar sekolah, dah masuk ke dunia sebenar, dah rasa gementar macam aku nak hidup dalam realiti yang mencabar ni. Masa tu rasa macam ada interest nak cari lebih dalam tentang agama. And happen to be saya ada di satu tempat yang di situ ada guru-guru tasawuf, guru-guru tarikat. Tapi plot twistnya adalah mereka kata jangan baca buku Hamka. Saya pergi ke kedai buku masa tu di Kuantan, saya cari, saya kata ini buku tasawuf moden, ini Hamka. Masih ingat warna hijau buku dia. Saya baca blurb dia kat belakang tu, kita rasa menarik lah dia punya buku ni, tapi dipesan jangan baca. So saya pun okey, tak apa, kita jarakkan diri dulu sebab pesan guru kan. Tapi makin bertambah usia, kita rasa macam ada tarikan. Curiosity tu makin kuat. Kenapa tak boleh baca kan? Kita orang muda macam tu, jangan baru kita buat. So masa tu first buku yang saya baca Hamka ni adalah Kawan Sajas, baca Di Bawah Lindungan Kaabah.
So saya baca tu satu malam je habis, and then beberapa hari termenung. Masa tu berapa umuran? Umur 20-an, 21 Okay. gitu. So memang dia ada elemen jiwang dia tu yang memang macam pakar cinta lah, menulis pasal cinta. Betul. Dengan Termenung surat-surat saat kita. surat tu ada banyak tu. Yeah. Surat-surat cinta tu. Aduh. Dan kita rasa macam, alah kan, you miss them. Ya, tiba-tiba macam orang tu datang, orang tak ada gitu kan. Betul. Suspend betul itu. Lepas tu pula kisah dia di Kaabah, di Mekah masa tu. So kita pun masa tu baru balik belajar, kita rasa macam macam boleh relate lah dengan story ni. Okey. Dr. Han mungkin kan Lan, sebab almarhum meninggalkan kita 1981. So Dr. Han ada lagi memory di mana dia masih hidup tu. Kan macam Lan mungkin dah memang tak ada. Tak sempat. So lepas Dr. Han tahu tentang merantau ke Delhi tu, Dr. Han nampak mungkin dia kat surat khabar, kat majalah, gambar dia yang dia berselimut dengan dia punya serban tu. Yes. Okey, tapi dia pakai ketayak hitam. Kan? Songkok Kan? Songkok. Jadi dan bapa Dr. Han dia memang nampaklah dia memang sangat menghormati Buya Hamka ni. Okey, tapi dia taklah cerita kat Dr. Han siapa dia. Tapi itu menimbulkan lagi Dr. Han punya orang kata confusion. Confuse kejap sebab dia cerita pasal merantau ke Delhi tu kan dengan ada sabung ayam dengan ni, tapi dia sebenarnya ulama. So that was macam ingatkan novelis. Yeah. So I was expecting agaknya yang rambut panjang, yang yang novelis lah. Tengok ini macam bapak saya kan. Dan kita tahu dia seorang yang sangat dihormati ketika tu di hujung usianya tu. Tapi Dr. Har tahu bahawa dia ada banyak kontroversi. Dan tetapi itu yang menjadikan mungkin dia seorang tokoh yang telah orang kata melalui segala ujian kehidupan, dan di akhir itu, dan Dr. Har rasa, Dr. Har tak ingatlah tahun 81 tu kan, tapi masa tu Dr. Har di sekolah menengah, tapi Dr. Har ingatlah bahawa kehilangan itu memang dirasai. Kalau Dr. Har masa umur 9-10 tahun baca Merantau ke Delhi, mungkin masa tu tak dapat tangkap betul, tapi bila first time macam rasa aha moment baca buku Hamka. Okay, so baik, maknanya Dr. Har ada di belakang kepala Dr. Har ni seorang tokoh yang mungkin lain daripada yang lain sebab dia menulis masa tu Dr. Har tu tentang di bawah lindungan Kaabah, ada buku tu di perpustakaan, tapi Dr. Har tak habis baca. Maklumlah budak Seri Puteri tahu Dr. Har daripada sekolah Seri Puteri study tu ni. Dr. Har tahu tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk kan, ada gambar macam kapal karam tu kan. Kata kapal Van der Wijk ni mesti Belanda. Macam tu sajalah. Okey. Cumanya ini satu lagi. Masa Dr. Har suka sejarah, antara sejarah Islam. Belajar tentang sejarah Islam daripada form 1, form 2, form 3 tu seronok. Tapi masuk form 4 dah habis dah Khalifah Rashidin tu. Masuklah pula zaman Muawiyah dengan di hujung-hujung tu Saidina Ali punya zaman tu. Konflik. Dr. Har sangat berkonflik masa tu. Sebab rasa macam kenapa kita rasa itulah agaknya mulanya keruntuhan Islam kan. Jadi kita tahu di Andalus ada masa tu Dr. Har punya jiwa kacau betul lah masa tu. Dan masa tu mungkin umur 16 tahun. Dan ni pula cerita satu lagi Lan. Dr. Har ada ustazah yang mengajar masa tu dan bila dia cerita tentang sejarah tu sangat dramatik. So Dr. Har suka storyteller. Yes, sangat-sangat dengan dramatiknya. Tapi bila masuk zaman Saidina Ali ada penipuan muslihat, sebenarnya dia muslihat politik. Mungkin ustazah Dr. Har kena terangkan dengan matter of fact tau, bukan sangat dengan emosi dia. Tapi sejarah begitulah. Sejarah sangat dipengaruhi oleh siapa yang menceritakannya kan. Dr. Har dan agaknya antara kekacauan jiwa Dr. Har tu adalah kerana digambarkan watak-watak yang ada dalam sejarah itu sangat teruk. Sangat teruk macam ini semua ni. Takkan ada orang macam ni kan? Yang tak selalu ingat tu ni semua puak-puak juhalak gitu. Juhalak tu. Lepas tu Dr. Har ingat balik cuti penggal. Kami dulu penggal kan bukan semester. Tanya bapak, juhalak tu apa pak? Juhalak ni paling jahil lagi tau. Dan Dr. Har takkan kot watak-watak yang ada ketika itu
sangat-sangat jahil. So kan masa tu Lan, Dr. Har of course tak berani lah nak tanya ustazah kan, cumanya dalam hati tu lagi konflik Tak sebabnya boleh reconcile. sebab at the same time arwah bapa Dr. Har selalu cerita tentang sahabah. Dan Dr. Har ingat satu yang Rasulullah kata, sahabat-sahabatku ibarat bintang di langit tu tau. Jadi bila masuk kelas, cikgu ustaz cerita Muawiyah ni, Dr. Har kata, Muawiyah tu penulis hadis. Ya, Muawiyah hidup di zaman Rasulullah SAW. Muawiyah adalah sahabat. Boleh kan cakap macam ni? So Dr. Har rasa pernah sangat konflik tu. Ya, itulah ya, sekarang ni jadi cikgu kan Lan. Dr. Har sangat-sangat conscious tentang. Careful. Yes, very careful about this. But you as a teacher, you can really shake the foundation of your children or your anak murid tau. So kan malam tu Dr. Har, kita ada prep kan. So Dr. Har, waktu prep memang boleh pergi library. Okay. So malam tu memang malam library Dr. Har tau. Dr. Har tak belajar, tak jadi nak baca yang apa yang Dr. Har nak baca. Subjek akademik tu. Sebab tak boleh, otak dia macam kan. Macam mana ni kan. I feel very macam dia ibaratkan macam ni, Yelan, dia macam satu berkocak kat dalam tu. Cari jawapan. Ya. Dan masa tu lah yang ni. This is how I met Hamka kan. Tahun berapa tu ya agaknya? 82? Just after baru meninggal. Ya. So Dr. Han pandang ke atas. Kan banyak chef-chef kita kan. Ada satu buku ni tebal kan dekat atas macam tu. Dia macam buku yang dibind semula tau ya. Mungkin buku-buku lama lah kan. Buku lama yang diletak di atas tu. So Dr. Har ingat kan, apa buku tu? Sebab tak nampak dia punya tajuk dia dekat spine tu. So Dr. Har ambil, dan kita kalau yang tinggi-tinggi tu kan kita ada stool library tu kan. Tapi masa tu taklah besar macam ni kan, dia senang lah nak panjat tu kan. Dr. Har ambil, and Dr. Har ingat lah buku tu berabuk sebenarnya sebab tak ada orang pegang kan. So Dr. Har ambil, tengok sejarah umat Islam Hamka. Oh no, this figure again kan. Dan Dr. Har rasa tu bukan satu kebetulan lah sebenarnya lah. Dan Dr. Har buka dia punya prakata kan? Ada satu part tu, ya Allah kan, ibarat titisan embun di pagi yang sangat kering kontang ya. Dia macam fire extinguisher tu tahu dia kan. Sebab dia cakap kat situ walaupun apabila kita lebih kurang ni meneliti tentang sejarah yang kita dapati adanya konflik dan juga pertelingkahan di kalangan umat Islam ketika tu kan, itu menunjukkan bahawa mereka adalah manusia biasa seperti kita. Satu. Kedua, walau bagaimanapun kita rasakan ya mau menyalahkan mereka kerana menukar haluan sejarah ini, tapi ingatlah mereka masihlah umat yang terbaik dibandingkan kita, kerana mereka adalah umat yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW ataupun selepas itu. Jadi kita tidak boleh merasakan bahawa kita ini jauh lebih baik dan menghukum mereka. Wow, solid foundation. Masa tu agaknya I got Buya Hamka got me at hello lah orang kata tu kan. So I know that ada kebijaksanaan di situ untuk Dr. Har lah kan, sebab dia ibaratkan tenang setenang-tenangnya selepas itu, dan agaknya dia membolehkan Dr. Har melihat kepada sejarah Islam dengan lebih kacamata yang lebih adil, lebih tenang. Saya masih ingat bila Dr. Har sebut pasal buku sejarah umat Islam ni, saya ingat mungkin di mukadimah buku tu atau di buku lain yang mengulas tentang buku tu, dia menyebut Hamka tulis buku tu dan simpan di dalam peti lebih kurang 10 tahun. Sebab apa? Dia tak terbit pun buku tu, dia simpan je, and then sampai satu masa tu dia terjumpa balik manuskrip yang dia tulis ni and then dia terbitkan. For him just like dia menulis banyak-banyak ni, dan ramai yang daripada pengkaji ni menyebut mungkin banyak lagi buku-buku dia, artikel-artikel dia yang tak dipublish pun, yang hilang. So bayangkan sejarah umat Islam hari ini menjadi rujukan utama dalam sejarah Nusantara, bagaimana Islam sampai ke Nusantara. Dan bila cerita Dr. Har cerita tu macam seolah-olah macam didesain Allah SWT bagi kesempatan pada ketika itu mendapatkan jawapan daripada tulisan orang yang telah pun pergi. Betul. Dan siapalah agaknya yang kalau tidak Allah yang menjadikan Dr. pandang buku tu kat atas, ambil stool tu naik kat atas, dan Dr. akan ingat momen tu. Saya rasa macam this is story of barakah, macam dia sampai kepada satu orang yang jauh duduk di library mencari jawapan. Amazing. Dan itu juga mungkin menjadi motivasi untuk kita, Lan. Mungkin kita kena nukilkan kita punya saranan
hari ni walaupun mungkin hari ni orang tak membacanya, mungkin ada seorang Halina yang tengah tunggu. Tengah tunggu di satu pustakaan. Ya, wallahu a'lam kan. Dan itu semua menjadi amal jariah. Betul sangatlah apa yang hadis Rasulullah katakan bahawa 3 perkara itu kan. So boleh bayangkan sekarang bagaimana dalam kita bercakap ni pun ya, almarhum Buya Hamka akan dapat dia punya Betul. dia punya terus pahala mengalir. itu, insya-Allah. Kalau macam saya hari tu, bila lepas dah baca Lindungan Kaabah tu, after few weeks tu rasa macam okay, target saya nak pergi cari buku-buku dia yang novel lagi lah. Sebab mungkin dia banyak tulis novel. Memang jumpa ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya tak ingat berapa kali saya baca buku tu. Sangat Filem, tengoklah filem dia. Filem of course tengok. Dan memang waktu saya melamar isteri, hadiah yang saya bagi tu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Konon-kononnya tumpanglah surat-surat Hamka tu. Masya-Allah, okey. And then bila keluar filem tu memang tapi lah of course novel ni tak sepenuhnya dapat digambarkan dalam filem tu kan. Betul. Tapi memang kita rasa uish. And then kita mula discover, sebagai saya sendiri pelajar dalam bidang agama, rupanya dia ada buku dalam akidah, buku dalam akhlak, dan antara yang paling best tu buku-buku tentang akhlak. Even Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, dia mengulas satu perjanjian dibuat oleh PBB berkenaan hak asasi manusia, dia mengulas. Ish, macam mana dia pandai semua ni? Dan rujukan dia tu rujukan yang kita bila Google kita jumpa hari ni. Betul ada buku ni. Ada sebahagian buku yang diterjemahkan daripada bahasa Belanda ke bahasa Arab, dan dia baca buku tu. Dan kita tengok, wow, banyaknya bidang dia tulis. Dan saya mula letak komitmen, saya carilah banyak lagi novel-novel dia. Masya-Allah. Contoh lain Tuan Direktor. Masa tu awal-awal kita nak cari kerja kan, kita balik daripada belajar, kita nak, buku tu memberikan satu inspirasi nilai-nilai anak muda yang baru nak membina kehidupan, membina kerjaya. Dalam novel tu ada kontra, ada orang yang miskin duduk sangat happy, sangat rasa cukup dengan dibandingkan dengan seorang pemilik gedung-gedung yang besar, tapi yang dia runsing tu adalah apa orang fikir tentang dia, bagaimana orang akan sokong dia, dan dia sentiasa runsing. So itu memberikan perspektif awal bahawa ketenangan, kepuasan spiritual itu bukan pada harta benda dan segala bentuk kemewahan dan kemasyhuran. So itu prinsip asas. Kemudian Dr. Hamka cerita bagaimana anak muda itu membina hidup dia dengan jujur, dengan integriti. Saya rasa buku tu perlu dibaca kot kalau orang yang grad ataupun masuk dalam silibus keusahawanan ya. Ya, satu buku tentang nilai keusahawanan tapi bentuknya novel. Bentuknya novel. Kalau dalam konteks kepimpinan pula agaknya Lan, ada tak agaknya ni, maknanya Dr. Hajas petik satu je. Mungkin ada ke kalau misalnya nak melihat bagaimana Hamka mengupas dari sudut kepimpinan? Buku yang ditulis tahun 1950 kalau tak saya silap. Buku dia tajuk dia Pribadi. Ya. Pribadi ni is a blueprint. Seorang pemimpin pribadi itu, ini adalah ciri-ciri yang dia kena ada, dan setiap ciri itu diulas dengan begitu baik dengan contoh daripada bukan hanya tokoh-tokoh Islam, dia juga bagi contoh Presiden Amerika, dia bagi contoh pemimpin-pemimpin di Rusia, di Eropah, supaya kita dapat contextualize dalam suasana hari ini, kita faham, oh ini prinsip-prinsip yang ada. Dan dia juga menceritakan dia ada sifat-sifat yang baik dan juga sifat-sifat yang buruk. So bila saya jumpa ada beberapa sarjana, mereka sebut Hamka ni, kalau hari ni kita ada buku-buku yang dijual 50-40 juta kopi macam 7 Habits contohnya kan, Hamka telah lebih awal menulis, cuma dia tidak diletakkan dalam kontainer seperti 7 Habits ataupun 8 dan sebagainya. Tapi dia dah berjaya menulis tu pada tahun 1950 lagi. Masya-Allah. Patut dia masuk dalam Harvard Business Review kan untuk menjadi must read ya. Saya ingat saya jadikan buku tu sebagai satu konten usrah dengan sahabat-sahabat di Raudatul Sakinah. Setiap minggu kita datang dan semua orang beli buku tu dan kita baca satu chapter dan kita bincang apa yang kita dapat ambil, apa yang kita boleh betulkan. So buku tu sangat meninggalkan kesan lah, saya rasa memang. Pribadi tu? Pribadi. Kecil je buku dia. Betul. Kan? Saya beli buku tu di Indonesia dengan saya nak baca dalam bahasa Indonesia. Kalau perkataan tak tahu, saya nak cari dengan kamus. Sebab saya tak nak anything lost in translation. Dia memang you have a kind of that perfectionism pada Dr. Hal macam hampir sama dengan Buya Hamka juga, because dia punya ketelitian dia terhadap perkara yang terperinci itu sebenarnya salah satu sifat. Mungkin ambil inspirasi dari Hamka. Okey. Baik, kalau kita lihat itu pengalaman kita. Jadi mungkin kita lihat pula sekarang ya, bila dah menjadi
Lan sendiri CEO, Dr. Haris sendiri mungkin dah sampai pada tahap ni dan nak bersara pun bagaimana pula evolusi dari sudut kita punya pembacaan terhadap peninggalan Hamka ni? Betul. Bila baca balik, kita rasa macam kita faham daripada aspek yang baru pula every time. Terutamanya soal spiritual. Spiritual ni dia adalah proses kematangan. And then apa yang kita anggap dulu kita faham tu, itu yang kita rasa paling betul, and then kita rasa no. Dia sebenarnya apa yang Hamka maksudkan tu lebih dalam daripada apa yang kita faham dulu. Baik. Dan dalam banyak aspek pun macam tu, falsafah, maksudnya Dr. Har sebut pasal falsafah. Saya mula kenal tokoh-tokoh falsafah Socrates ke Aristotle ke daripada buku Hamka. Saya tak pernah baca direct tentang falsafah, melainkan saya kenal daripada Hamka introduce dulu. Dengan cara dia dah simplified lah. Dia kata ini cara fikir mereka, ini cara fikir mereka, dan bagaimana Islam memberikan alternatif lain. So bila kita dapat tu, kita seolah-olah bila jumpa dengan kawan-kawan yang sangat minat falsafah, bila cerita aku tahu kau cerita apa. So aku dah baca kat Hamka dah. Okey, jadi so kalau Dr. Har sendiri, macam Dr. Har punya julat waktu tu lebih panjang. Baik. Dr. Har mungkin ada satu gap masa yang mungkin Dr. Har tak merujuk pada Hamka, sebab mungkin masa tu novel dah tak sempat nak baca kan, dengan aktivism tu semua. Tapi bila yang Dr. Har datang balik adalah melalui tafsir Azhar dia. Wah, kan? Magnum opus. Oh, Masya Allah. So satu hobi Ustaz Zul adalah untuk mengumpulkan tafsir Quran. Yang of course kita punya first adalah Fizilal, sebab itu adalah silibus usrah kita. Kemudian dia mulalah ada Ibn Kathir, kemudian Al-Munir, kemudian dia ada Azhar yang hijau tu, kan, yang cetakan Singapura. Dan Dr. Hasman tak bersuka dengan dia punya layout dia tu, tapi fontnya kecil, kertasnya nipis. Betul. Tetapi Dr. Har akan sentiasa, kalau katalah kena merujuk kepada tafsir, dan khususnya bila Dr. kena mengupas tajuk ni, Dr. akan baca Fizilal dulu, kemudian tafsir Ibn Kathir atau Al-Munir. Dan Alhamdulillah lah ada pakai rujuk kan di rumah tu. Lepas tu nanti last kali Dr. Har akan buka tafsir Al-Azhar. Dan tafsir Al-Azhar ini Dr. Har nampak dia membumikan apa pemahaman daripada ketiga-tiga tafsir itu tadi kepada Nusantara ni. Betul. Exactly. So sampai sekarang dengan Dr. Har baru ni beli lagi satu yang kali ni PTS pula, dia letakkan dalam surah, by surah. So itu juga salah satu latest collection. Sebenarnya Dr. Har akan orang kata hadiahkan kepada my husband Ustaz Zul. Tapi aku tak tahu juga yang baca lepas tu kan sama dengan dia. So insyaAllah saya satu pengalaman yang sama dengan Dr. Har. Sama juga bila baca tafsir, rujuk, tadabbur. Last kali bila sampai ke Hamka tu, dia seolah-olah meletakkan everything in the right place. Right. This is how you should understand. The jigsaw puzzle just complete, kan? Yes. Alhamdulillah. The last piece in the jigsaw puzzle. So Alhamdulillah kita dalam slot ni kita macam mengimbau pengalaman masing-masing. Saya rasa juga para pendengar pun mesti teringat juga kan, when was your first time berjumpa dengan Hamka ini dalam konteks pengalaman itu. Dan Alhamdulillah kami dah merakamkannya di dalam podcast ini. Jadi mungkin kalau ada saya cadangkan mungkin boleh tulis tu. Dan insyaAllah sebagaimana biasa juga bila kita ada satu tokoh yang kita nak tahu lebih, kita pergi tempat mana dia lahir kan. Macam contoh Shakespeare, orang akan pergi tempat mana dia lahir, macam Tok Zakbar pergi rumah Zakbar walaupun di Suruk mana pun kita akan pergi kan. Ada orang pergi tengok rumah P. Ramlee kan sikat dia pun dah happy dah. Masalah dia. Minyak rambut jadi, mungkin insyaAllah untuk podcast, untuk slot yang akan datang, kita akan bincangkan pula pengalaman kami berdua apabila bukan hanya membaca, tapi kita mengembara. Betul. Mencari. Dan itu sebenarnya lagi make the connection kan. Betul. Dan kita faham kenapa sebenarnya tokoh yang kita sayangi ni, Buya Hamka ini, almarhum Buya Hamka, sebenarnya dapat menghasilkan penulisan dan gagasan yang sangat orang kata luar biasa itu. Jadi insyaAllah dalam slot akan datang, mari kita merantau ke Minangkabau, ke Danau Maninjau. So itu dulu, insyaAllah kita berjumpa lagi di slot seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.